Okey, kita sukatan serakan yang kita hendak cari ialah julat, variance dan sisihan piawai. Okey, so apa itu julat? Anda sudah tahu ini, julat ialah perbezaan skor tertinggi dengan terendah. Misal, iaitu perbezaan markah tertinggi dengan markah terendah pelajar. Jadi bila kita mencari julat, kita hanya menggunakan dua nilai sahaja. Nilai paling maksimum tolak nilai paling minimum. Nilai yang lain semua kita tak ambil kisah, okey? Okey, untuk data tak terkumpul pula, julat adalah skor tertinggi tolak skor terendah. Tetapi bagaimana kita menentukan yang mana skor tertinggi dalam data terkumpul? Sebab data itu berada dalam selang kelas, okey? Contohnya 21 hingga 25, okey, 26 hingga 31 dan seterusnya. Bagaimana kita tahu, okey, kalau gini inilah kekerapannya, bagaimana kita tahu yang mana data tertinggi dan yang mana data terendah. Jadi untuk kes ini, okey, julat ialah hasil tolak sempadan atas kelas terbesar dengan sempadan bawah kelas terkecil, iaitu sempadan atas kelas yang paling terbesar tolak sempadan bawah kelas yang paling kecil. Okey, inilah cara kita mencari julat. Data tidak terkumpul, nilai maksimum tolak nilai minimum. Data terkumpul, sempadan atas kelas terbesar tolak sempadan bawah kelas terkecil. Okey. Okey, daripada nilai julatnya kita dapat mentafsir serakan data itu. Okey, serakan maksudnya berapa tersebarnya data kita. Serakan satu set data adalah kecil jika julatnya kecil dan sebaliknya. Okey, inilah bahagian pentafsiran data. Okey, yang akhir inilah bahagian pentafsiran data. Jadi yang ini kita akan buat dengan lebih lanjut di mana kita pada minggu di mana kita akan belajar analisis dan pentafsiran data. Hari ini kita hanya belajar mengira julat, variance dan sisihan piawai. Okey, variance. Variance diwakili oleh simbol S kuasa 2 atau sigma kuasa 2. Okey. Simbol ini dan simbol ini dipanggil sigma. Okey. Kedua-dua simbol ini dipanggil sigma. Simbol ini mewakili sisihan piawai. Okey. Kalau kuasa 2 ia mewakili variance. Simbol ini pula mewakili jumlah. Okey, jadi kedua-dua simbol ini mewakili perkara yang berlainan tapi namanya sama, okey. Jadi variance di sini jika anda lihat ada dua jenis simbol, okey. Satu ialah S kuasa 2 atau sigma kuasa 2. Okey. Jadi kita akan belajar kedua-dua ini. S kuasa 2 ini digunakan untuk variance bagi suatu sampel. Dan sigma kuasa 2 digunakan untuk mencari variance bagi populasi. Faham bezanya? Okey. Jika anda diberi satu set data bagi satu sampel dan anda disuruh mencari variance, maka anda akan menggunakan simbol S kuasa 2 untuk variance sampel. Tetapi jika data yang diberi itu adalah untuk satu populasi, maka bila anda mencari variance, anda akan menggunakan simbol sigma kuasa 2 dan rumus untuk sigma kuasa 2. Rumus untuk mencari variance sampel dan variance populasi berbeza sedikit, okey? Jadi variance ialah ukuran serakan yang mengambil kira semua data yang ada, berbeza daripada julat yang hanya mengambil kira dua ukuran sahaja. Jadi variance jika dibandingkan dengan julat adalah ukuran yang lebih tepat dan lebih baik tentang serakan sesuatu taburan data. Okey. Jika variance adalah kecil bermakna datanya bertabur secara rapat antara satu sama lain. Okey, dan sebaliknya. Okey, sisihan piawai pula. Sisihan piawai adalah pengukuran yang paling sesuai digunakan untuk mengukur serakan data. Inilah ukuran yang ramai orang gunakan, sama seperti
sukatan kecenderungan memusat, ukuran yang paling lazim digunakan ialah mean. Okey, untuk sukatan serakan, ukuran yang paling lazim digunakan ialah sisihan piawai. Sisihan piawai yang diperolehi memberikan nilai bagi kedudukan data yang bertabur sekitar mean. Jika nilai sisihan piawai adalah kecil, maksudnya pencapaian atau kalau kita mengukur skor atau markah pelajar, okey, pencapaian atau kebolehan pelajar adalah homogeneous, sama. Tetapi jika nilai sisihan piawai ini adalah besar, maksudnya markah tersebar jauh daripada mean. Ia memberikan gambaran bahawa data itu bertabur jauh daripada mean. Okey, maka kita boleh katakan kebolehan pelajar adalah heterogeneous. Okey. Okey. Jika kita lukis satu graf, okey, untuk menunjukkan taburan data kita, kita mungkin dapat, katakanlah kita dapat graf begini. Katakan kita ada dua graf, okey. Kita merekod markah dalam matematik bagi dua kelas pelajar. Okey. Kita ada kelas A dan kelas B, ya, yang hijau adalah kelas A. Kedua-dua kelas ini mempunyai nilai mean yang sama. Mean-nya sama, median sama. Mean sama, median sama dan mode adalah sama. Tetapi daripada graf ini, okey, daripada graf ini kita dapat lihat bahawa, let me draw it again. Okey, inilah graf A dan graf B, ya. Jika anda lihat graf A dan graf B mempunyai mean, mode dan median yang sama. Okey, mode dia sama, mean dia pun sama, tetapi taburan kedua-dua graf ini adalah berbeza. Graf B datanya adalah lebih tersebar. Okay, graf B datanya adalah lebih tersebar. Graf A datanya adalah dekat dengan mean. Semua datanya adalah dekat dengan mean. Jadi graf A ini mempunyai sisihan piawai yang kecil dan graf B ini mempunyai sisihan piawai atau variance yang besar. Jadi dua set data yang mempunyai mean, median dan mode yang sama tak semestinya mempunyai sebaran yang sama. Itu sebab bila kita mencari mean, kita juga perlu mencari sisihan piawai bersama untuk menerangkan taburan data itu. Mean sahaja tidak memberi gambaran yang betul tentang sebaran data. Okay? Kita mesti tahu mean dan sisihan piawai untuk kita mentafsir sebaran suatu data. Itu sebabnya penting untuk kita tahu cara mencari sisihan piawai. Okey. Okey. Jika kita nak cari sukatan serakan bagi satu sampel, okey, ada dua kaedah kita mengira sukatan serakan iaitu variance dan sisihan piawai selain dari jurat. Okey, untuk data tidak terkumpul, okey, untuk data tidak terkumpul, kita ada dua rumus ini. Okey, jika kita hendak mencari sukatan serakan bagi sampel, okey, jika kita tahu data itu memang adalah data dari sampel, maka kita gunakan simbol rumus ini. Rumus ini S ialah sisihan piawai. S mewakili sisihan piawai. Okay. Jadi sisihan piawai ini ialah punca kuasa 2 jumlah X tolak X bar kuasa 2 bahagi dengan N tolak 1. Jadi kalau S ialah ini, maka variance-nya ialah S kuasa 2 sama dengan sigma X tolak X bar kuasa 2 bahagi dengan N tolak 1. Ini ialah rumus bagi variance. X bar mewakili
X bar mewakili apa? What is X bar? Yes, mean. N ialah jumlah bilangan data. Ini ialah data bagi sampel. Jadi kita menggunakan huruf S untuk sisian piawai dan untuk mean kita menggunakan X bar. Okey, mean diwakili oleh X bar dan sisihan piawai diwakili oleh S. Ini penting, okey. Untuk sampel kita gunakan S. Okey. Atau kita boleh gunakan rumus yang kedua ini. Okey, kedua-dua rumusnya adalah sama actually. It's just that cara penulisannya berbeza. Okey. Untuk sisian piawai bagi data terkumpul bagi sampel, kita gunakan rumus ini. Jika anda perhatikan rumus ini dan ini adalah sama. Kecuali di sini ada F. Ditambah F. Ditambah F sebab ini ialah untuk data terkumpul. Jadi kita untuk mencari sisian piawai adalah S. Sigma Fx kuasa 2 tolak sigma Fx yang itu kuasa 2 per N bahagi dengan N per 1. Jadi untuk sampel kita selalu bahagi dengan N tolak 1. N tolak 1. Okay? Apabila kita mencari variance atau sisian piawai untuk sampel, kita selalu menggunakan simbol S, mean-nya ialah X bar dan kita selalu bahagi dengan N minus 1. Okay. Jadi untuk data terkumpul, variance dia diwakili oleh S kuasa 2. Jadi S kuasa 2 sama dengan sigma Fx kuasa 2 tolak sigma Fx kuasa 2 per N seluruhnya bahagi dengan N tolak 1. Okay. Sebab kita tahu variance selalu diwakili oleh S kuasa 2 dan sisihan piawai pula ialah S. Okay. Jadi sisihan piawai ialah punca kuasa 2 variance. Boleh faham ni? Faham Puan. Okey. Faham. Okey. So sekarang kita nak lihat sukatan serakan bagi satu populasi. Okey. Tadi kita buat untuk sampel, yang ini lah untuk populasi. Variance untuk data tidak terkumpul. Okey. Rumusnya ialah sigma kuasa 2. Untuk populasi kita mewakili variance dengan simbol sigma kuasa 2. Sisihan piawai pula ialah sigma. Ini ialah sisihan piawai. Okey. Jadi untuk populasi kita selalu gunakan simbol sigma. Untuk sampel kita gunakan S. Okey. Untuk populasi mean diwakili oleh mu. Untuk sampel mean diwakili oleh X bar. Okey. Jadi variance untuk data tidak terkumpul, sigma kuasa 2 sama dengan sigma ini membawa maksud jumlah. Okey. Jumlah X tolak mu kuasa 2 bahagi dengan N di mana N ialah jumlah bilangan data. Atau kita boleh tulis variance dalam bentuk ini. Kedua-dua rumus ini memberi jawapan yang sama. Kedua-dua rumus ini boleh digunakan untuk mencari variance bagi satu populasi. Rumus yang kedua ini juga dikenali sebagai rumus calculator. But it's easier to use when you're using a calculator. Okay. So jika anda di antara dua rumus ni, rumus yang kedua ni lebih mudah digunakan. Okay. So it's easier to use that. So jika anda diberi satu soalan, cuba gunakan rumus yang kedua. Kecuali soalan itu meminta anda gunakan rumus yang pertama. Okay. Okay. Variance bagi data terkumpul. Data terkumpul bila diletakkan dalam selang kelas, maka kita gunakan rumus ini. Okay. Rumus, this is rumus 1, rumus 2 dan inilah rumus 3. Rumus 2 dan 3 ini sama sahaja kecuali di sini ada F. Sebab bila kita meletakkan data, bila data kita ada frekuensi, maka kita kena tambahkan F. Okay. Boleh faham? Boleh. So sekarang kita dah tahu rumusnya, okey? So selepas ini anda mesti tahu bahawa
if you look at the books, jika anda lihat mana-mana buku lah, buku tingkatan 5, tingkatan 6, matriculation, any books, okay, rumus untuk sukatan serakan yang selalu digunakan adalah rumus sukatan serakan bagi populasi. Okay? Jadi bila anda diberi satu set data, kadang-kadang kita tidak tahu data itu untuk sampel ke atau untuk populasi. Jadi kita tak pasti rumus yang mana untuk yang hendak kita gunakan untuk mengira variance dan sisihan piawai. Okay? Jadi selepas ni, jadi di sini saya telah perkenalkan kepada anda rumus untuk populasi dan sampel, dan kedua-dua rumus ini berbeza. Okay? Untuk sampel kita bahagi dengan N-1, untuk populasi kita bahagi dengan N. Okay? Itu hanya untuk perkenalkan supaya anda tahu ada perbezaan antara rumusnya. Tetapi selepas ini, untuk semua soalan di mana anda diminta mencari sisihan piawai atau variance, sama ada dalam latihan atau dalam kuis atau dalam peperiksaan anda akan menggunakan rumus sukatan serakan bagi populasi sahaja. Faham? Faham. So we only use rumus sukatan serakan untuk populasi, ya. Jadi kalau nak mencari variance, guna rumus 1 atau rumus 2 untuk data tidak terkumpul. Kalau hendak mencari variance dan sisihan piawai untuk data terkumpul, guna rumus yang ketiga. Okey. Itu saja, okey. Okey, sekarang kita lihat beberapa contoh, okey. Cari variance dan sisihan piawai bagi set skor yang diberi. What is that? Daripada set skor ni, apa nilai N kita? Yes, N sama dengan 12, okey. So, kita nak cari variance dan sisihan piawai, okey. Ini data terkumpul kan data tak terkumpul ni? Tak terkumpul. Tak terkumpul. Okey. So rumus yang kita hendak gunakan, katakan kita nak gunakan rumus yang pertama tadi, okey. Walaupun saya beritahu anda tadi gunakan rumus yang kedua, sebagai latihan kita nak guna rumus yang pertama, okey. So jadi jika kita hendak gunakan rumus ini, variance sama dengan sigma X tolak mu kuasa 2 bahagi dengan N, okey. So N kita ialah 12. What is our mu? Adakah kita diberikan nilai mu? Tak. Okey, boleh tak kita cari nilai mu dulu? Bagaimana kita nak cari mu? Mu sama dengan? Semua bahagi dengan 12. Okey. So mu sama dengan sigma X atau jumlah X bahagi dengan N. So 394 bagi 12. Min kita atau mu ialah 32.8. Sekarang kita nak cari variance. Apa yang kita perlu buat? Boleh tak kita cari terus? Boleh. How? Macam mana nak cari ni? Ganti X dengan apa? Ganti X dengan total 394. Tapi yang sigma itu di luar, kan? Yang sigma ini di luar. Oh. Sigma ini ialah di luar. Ini ialah X tolak mu kuasa 2. Jadi kita nak yang ini kuasa 2. Kemudian kita nak jumlah ni. Sebab X kita ada 12 nilai, kan? Okey. So, bila dalam keadaan ni kita selalu mesti bina jadual untuk memudahkan kita, okey? Okay, this is the jadual yang kita nak bina sebab kita nak X tolak mu. Kita nak cari dulu apa tu X tolak mu. Kemudian baru kita nak hitung X tolak mu kuasa 2. Jadi kita tambah dua lajur di sini. Lajur pertama X tolak mu. Lajur yang kedua X tolak mu kuasa 2. Jumlah lajur ini akan memberi kita sigma X tolak mu. Tapi kita tak nak ini. Kita tak nak guna ni. Kita nak sigma X tolak mu kuasa 2. Jadi bila kita tambahkan lajur yang kedua, kita akan dapat sigma X tolak mu kuasa 2. Okey? So dalam kes ini, bila kita gunakan rumus ini, kita mesti buat jadual. Kalau kita tak buat jadual pun boleh. So kita kena tulis di sini 12 tolak 32.8 kuasa 2 tambah dengan 21 tolak 32.8 kuasa 2 dan seterusnya. Kita boleh buat macam ni lah.
tapi lebih mudah untuk kita buat dalam jadual. Okay? So that's why bila anda lihat rumus, anda mesti tahu lajur yang mana hendak tambah pada jadual anda. Okay? Okay, so kita gantikan nilainya. Jumlah X $ mu kuasa 2 ialah 1553.68, gantikan bahagi dengan 12, jadi kita dapat jawapannya. Jadi ini ialah variance. Variance memang tinggalkan sebagai sigma kuasa 2. Okay? Baik, selepas ni kita nak cari sisihan piawai. Jadi buat apa? Punca kuasa 2. Punca kuasa Yes. 2 kan sebelah. Okey, bagus. Kita tak perlu mula semula dengan rumusnya, okey? Jadi sisihan piawai ialah punca kuasa 2-nya dan kita akan dapat jumlahnya 11.4. Okey, saya beri jawapannya kepada satu tempat perpuluhan sebab data kita adalah nombor bulat. Saya dah beritahu anda dulu mean atau sisihan piawai mana-mana ukuran kita beri kepada satu tempat perpuluhan lebih daripada data kita. Okey, so boleh faham soalan ni? Boleh. Boleh point. Okey. Okey, so kita cuba satu lagi contoh sukatan serakan bagi data tak terkumpul. So maka suatu sampel 22 pelajar diberi seperti berikut, cari variance dan sisihan piawai. Okey. So kita nak gunakan rumus yang kedua ini, okey. Sigma kuasa 2 sama dengan sigma fx kuasa 2 per n tolak sigma fx per n kuasa 2. Jika anda perhatikan sigma fx per n ini actually is the mean, okay? So rumus ini lebih mudah untuk gunakan lah, formula, okay? So katakan ini ialah data kita. Yang warna kuning ini ialah data asal yang diberikan, okay? So markah dan frekuensi. Ini data tak terkumpul juga sebab markahnya tidak diberi dalam selang kelas. Tetapi markahnya berlaku lebih dari sekali. So ada frekuensi. So bila data tak terkumpul itu ada frekuensi, kita masukkan dalam jadual. Dan bila ada frekuensi, kita perlu tambah F di sini. Sebab untuk data tidak terkumpul, sigma kuasa 2 sebenarnya ialah sigma X kuasa 2 per N tolak sigma X per N kuasa 2. Inilah rumus untuk data tak terkumpul. Tetapi oleh kerana ada frekuensi, maka kita kena tambah F di sini. Okey, jadi kita gunakan rumus yang sama dengan data terkumpul ni. Okey, so sekarang daripada rumus kita, kita ada F darab dengan X kuasa 2. Okey, oleh kerana kita ada F darab dengan X kuasa 2, kita nak cari F kuasa 2. Sebelum kita boleh cari Fx kuasa 2, kita nak cari X kuasa 2 sahaja. Kemudian baru kita darab dengan Fx kuasa 2. Jadi kita tambah lajur X kuasa 2. 43 kuasa 2, 1849. 54 kuasa 2, 2916 dan seterusnya. Okey, kemudian lajur X kuasa 2 ini kita darab dengan F untuk memberi kita Fx kuasa 2. Okey, selepas kita mendapat semua nilai ini dan kita juga perlu cari Fx di sini sebab kita nak nilai sigma Fx, jumlah Fx. Kalau kita nak cari jumlah Fx, kita kena cari Fx untuk setiap data dan jumlahkannya. Jadi kita ada jumlah Fx di sini dan kita ada sigma Fx kuasa 2 di sini. Okay? Jadi sekarang kita boleh masukkan ke dalam rumus kita. Gantikan saja. Sigma Fx kuasa 2 ialah 114.450. Okay? N kita ialah jumlah frekuensi di sini ya. 22 tolak dengan sigma Fx. Kita lihat lajur Fx, sigmanya jumlahnya ialah 1560 bahagi dengan 22 seluruhnya kuasa 2. Okey. Dan kita dapat jawapannya. Variance ialah 100. Sorry ya. Okay. Variance selalu nilainya adalah besar. Okey. Sisihan piawai ialah punca kuasa 2 variance dan kita dapat jawapannya 13.2. Okay, inilah cara kita menggunakan rumus yang kedua. So jika anda tidak diminta menggunakan rumus yang spesifik,
rumus yang ini adalah lebih mudah untuk digunakan untuk mencari variance dan sisihan piawai. Boleh faham cara membuat ni? Any questions? No. Okay. So next question, okay. Sukatan serakan bagi data tidak terkumpul, okay. Yang ini juga sama seperti tadi ya, skor untuk 20 orang pelajar untuk mata pelajar sejarah. 20 orang pelajar artinya N-nya ialah 20. Diberikan skor dan diberikan kekerapan. Skor ini jika anda lihat adalah tidak terkumpul. Okey, jika diberi kekerapannya maka terus buat jadual, masukkan dalam jadual. Bila anda dah buat jadual, anda nak gunakan rumus sisihan piawai ini yang ada F. Sebab ada kekerapan, pilih rumus yang ada F. Okey, rumus ini sama dengan rumus untuk data terkumpul. Okey, so oleh kerana anda perlu cari jumlah fx kuasa 2 dan jumlah fx, tambahkan lajur fx, x kuasa 2, fx kuasa 2. Yang tiga ini mesti ada. Okey. Kemudian cari jumlah bagi fx, jumlah bagi fx kuasa 2, gantikan saja ke dalam rumus dan cari nilainya. But this jawapannya is actually, jawapan akhirnya berapa actually? Is 11 lah. Sigma 11. Okay. Kalau kita mudarkan, okay. Okay. Ini sama juga macam tadi ya. Okay, one more question. Okay, diberi berat badan untuk pelajar PPI-SMP seperti berikut. Okay, cari julat, variance dan sisihan piawai. Okay, data yang diberi ialah data dalam lajur kuning. Okay, anda diberi bila anda lihat datanya, terus anda tahu ini adalah data terkumpul. Okay, jadi data terkumpul, anda hendak mencari variance. Bagaimana, cari julat dulu. Bagaimana kita hendak mencari julat? Julat sama dengan? Sempadan atas paling. Sempadan bawah. Okay, what is the sempadan atas di sini? Sempadan atas tertinggi. 109. 109.5. Yes, 109.5. Sempadan terendah, sempadan bawah terendah 49.5. 49.5. Okay, good. So, julat ialah sempadan atas kelas terbesar tolak sempadan bawah kelas terkecil. 109.5 tolak 49.5, 60. Okay? So, ini cara anda mencari julat untuk data terkumpul. Okay? Okay, selepas tu anda nak mencari variance. Variance untuk data terkumpul kita gunakan rumus ini. Ini ialah sigma. Okay? Sigma kuasa 2 sama dengan, this is the rumus yang kita nak gunakan. Jadi bila kita lihat rumus, kita tahu kita kena cari x kuasa 2 dulu, cari fx kuasa 2 dan cari fx. Okey, jadi tambah ketiga-tiga lajur di sini. Tetapi oleh kerana data kita ini adalah dalam selang kelas, maka x ialah titik tengah kelas. Jadi kita kena cari dulu lajur titik tengah kelas. Okey, lajur inilah yang mewakili x kita. Okay. Setiap kali kita ada data dalam selang kelas, iaitu data terkumpul, X selalu diwakili oleh titik tengah kelas. Okay. So, lepas kita cari titik tengah kelas, kita darab dengan F, dapat lajur Fx. Kemudian cari lajur X kuasa 2. Okay. X kuasa 2 maksudnya titik tengah itu 54.5 kuasa 2 dapat 3014.01. Okay. Fx kuasa 2 ini ialah 54.5 darab dengan X kuasa 2 ialah 3014.01. Kita akan dapat nilai ni dan seterusnya. Okey, dapatkan jumlah Fx kuasa 2, jumlah Fx, gantikan ke dalam rumus. Okey, after that just gantilah. So kita dah dapat variance-nya. Okey, variance ialah nilainya adalah besar. Okay, lepas dapat variance, cari sisihan piawai punca kuasa 2 sahaja. Dapat nilainya 13.5. Boleh faham ni? Any questions? Madam, Ya. ulang bahagian variance boleh tak? Okey. Okey, rumusnya
is sama. Rumus ni rumus untuk data data terkumpul. Bila kita tulis rumusnya, kita mesti lihat dari rumus apakah nilai yang kita hendak cari. Sebab kalau kita nak gantikan nilai ke dalam rumus, kita nak gantikan fx kuasa 2. Fx kuasa 2 maksudnya f darab x kuasa 2. Kita ada f diberikan. Tapi x kuasa 2 tidak diberikan. Okay? Dan untuk data terkumpul, X selalu mewakili titik tengah kelas. Jadi cari dulu. 50 hingga 59 titik tengahnya 54.5. 50 tambah 59 bahagi 2, 54.5. 60 tambah 69 bahagi 2, 64.5 dan seterusnya. Okay? So kita dah tahu titik tengah ini adalah X. Sekarang kita nak cari Fx kuasa 2. Sebelum kita cari Fx kuasa 2, kita mesti cari dulu X kuasa 2. Jadi, tambah lajur X kuasa 2. Kuasa 2 kan X. So, ini ialah 54.5 kuasa 2. Inilah 64.5 kuasa 2. Okay, semua X ini kita kuasa 2 dapatkan nilainya. Kemudian baru kita nak cari Fx kuasa 2 bagi setiap titik tengah. Okay, jadi yang pertama ialah 54.5. This one. Sorry, I made a mistake. Yang ini F ialah 1 darab dengan X kuasa 2 ialah 3014.01. Yang kedua ini ialah 4 darab dengan 4000. Okey. Dan seterusnya. Okey, kemudian kita tambahkan lajur ini dapat sigma Fx kuasa 2. Tambahkan lajur ini dapat sigma Fx. Kemudian gantikan saja nilai ke dalam rumus dan dapat variance dia. Sisian piawai ialah punca kuasa 2 variance, jadi punca kuasa 2-nya dapat jawapannya. Okey? Okey, madam. Okey. Okey, same thing. Okey. Data terkumpul untuk beberapa orang pelajar dalam ujian sains, cuba cari sisian piawai. So, diberi sela kelas dan kekerapan. Bila anda lihat ni, anda tahu ni adalah data terkumpul. Okey? Kalau data terkumpul, terus gunakan rumus ini. Tetapi oleh kerana dalam soalan ini, dia hanya menyuruh anda mencari sisian piawai. Tak perlu cari variance. Jadi terus anda menggunakan rumusnya punca kuasa 2. Okey? Terus letak punca kuasa 2. Kemudian seperti biasa cari titik tengah. Sebab titik tengah ialah X. Okay. Kemudian cari lajur Fx, X kuasa 2, Fx kuasa 2. Gantikan saja ke dalam rumus sehingga anda mendapat jawapannya. Okey. Jawapan akhir ni ialah 6.0. Okey. Okey. Sisihan piawai ini ialah ukuran sebaran skor-skor. Okey. Yang merupakan sejauh mana skor berubah di sekeliling mean. Okay. Semakin kecil nilai sisian piawai, semakin kecil sebaran skor. Okay. Ini seperti tadilah. Jika nilai sisian piawai kecil, maksudnya datanya adalah hampir sama antara satu sama lain. Jika nilai sisian piawai besar, maksudnya datanya tidak sama antara satu sama lain atau dikenali sebagai heterogen. Okay. Bahagian ini ialah bahagian pentafsiran yang kita akan buat kemudian. Okay. Jadi hari ini anda hanya perlu tahu cara mengira julat, sisian piawai dan variance untuk data terkumpul dan data tak terkumpul.